keadilan dan mengekalkan keamanan di antara segala bangsa. Merdeka! Merdeka! Ottoman. Perpaduan. Perpaduan. Berserangkup. Perpaduan. Ottoman. Girumpung. Perpaduan. Dalam sejarah Malaysia, peristiwa berdarah 13 Mei telah mencatatkan satu titik hitam yang pasti tidak dapat dilupakan oleh setiap rakyat di negara ini. Pertumpahan darah dan kacau bilau yang dahsyat yang berlaku pada 13 Mei 1969 itu hampir menghancurkan negara. Peristiwa 13 Mei ialah insiden rusuhan kaum yang berlaku dan kemuncak masalah perpaduan di Malaysia. Tragedi ini telah meragut nyawa serta harta benda dan mempunyai kaitan yang rapat dengan pilihan raya umum 10 Mei 1969. Peristiwa 13 Mei merupakan satu krisis perkauman yang terbesar di negara ini yang melibatkan tiga kaum terbesar iaitu Melayu, Cina dan India. Pertelingkahan itu memakan korban yang besar iaitu seramai 196 orang yang mati manakala 149 orang yang cedera. Walau bagaimanapun, pihak polis dengan bantuan tentera berjaya mengawal keadaan daripada terus berpanjangan. Peristiwa ini menuntut keperluan menghormati kontrak sosial iaitu Perlembagaan Persekutuan tentang Agama Islam, Bahasa Kebangsaan, Kedudukan Istimewa Kaum Melayu dan kelompok asal Sabah dan Sarawak serta Kedaulatan Raja Melayu. Peristiwa 13 Mei memberi peringatan tentang kebenaran peribahasa kalah jadi abu, menang jadi arang. Kerana konflik itu merugikan semua kaum, selain menjejaskan imej negara di persada antarabangsa. Peristiwa berdarah rusuhan kaum paling dahsyat di negara ini pada 13 Mei 1969 perlu menjadi pengajaran betapa pentingnya masyarakat berbilang kaum di negara ini untuk terus bersatu padu dan hidup dalam harmoni. Isu perkauman merupakan isu yang sensitif yang boleh menggugat perpaduan dan kesepakatan antara kaum dalam berbagai aspek seperti penggunaan bahasa, agama dan seumpamanya. Isu perkauman juga boleh menyebabkan wujudnya huru-hara dan ancaman terhadap masyarakat serta perselisihan kaum antara agama. Perkara negatif tersebut mampu menggugat keharmonian hubungan antara kaum di Malaysia serta menjejaskan hubungan interaksi antara agama dan budaya. Punca berlakunya isu perkauman di Malaysia ialah politik. Politik mengikut kaum lebih menjurus untuk mempertahankan hak untuk kaum masing-masing walaupun terdapat juga politik bukan berasaskan perkauman. Tetapi jika dilihat kepada masyarakat yang berbilang kaum, mereka lebih cenderung untuk mengekalkan identiti masing-masing serta mempertahankan nilai dan budaya yang berbeza di antara kelompok masyarakat. Antara sebab utama adalah ketidakseimbangan pembangunan ekonomi dan pengairan kuasa. Pengasingan ini wujud di antara etnik disebabkan kesan negatif dasar-dasar yang terbentuk semenjak zaman penjajahan sebagai contoh peristiwa 13 Mei tahun 1969. Seterusnya ialah bahasa. Setiap kaum menggunakan bahasa sendiri untuk bergaul antara satu sama lain. Perbezaan penggunaan bahasa mampu menimbulkan prasangka antara kaum. Setiap kaum lebih cenderung untuk bergaul dengan orang daripada kaum sendiri. Hal ini kerana memudahkan pergaulan mereka menggunakan bahasa yang dapat difahami oleh kedua-dua pihak. Sesetengah masyarakat tidak tahu bercakap dalam bahasa Melayu dan mereka akan mengalami kesukaran untuk berinteraksi. Dan perkara ini akan menimbulkan pergaulan yang tidak dapat difahami oleh kedua-dua pihak. Masyarakat yang tidak bersikap toleransi akan menentang perbuatan mereka dan menimbulkan perselisihan faham. Perselisihan faham ini kemudiannya mencetuskan pergaduhan dan menjejaskan keharmonian dan sikap saling hormat menghormati antara kaum. Negara merupakan ideologi yang mengandungi prinsip kehidupan bermasyarakat, nilai kenegaraan dan norma sosial yang meliputi aspek keagamaan, kebudayaan, ekonomi, politik dan perundangan. Setiap prinsip terkandung dalam rukun negara sebenarnya mempunyai matlamat tertentu dan maksud tersirat yang harus dihayati dan dipraktikkan oleh rakyat Malaysia. Menyedari kepelbagaian agama yang dianuti masyarakat di negara ini, kepercayaan kepada Tuhan dipilih sebagai prinsip pertama dalam rukun negara untuk rakyat berpegang teguh kepada kepercayaan masing-masing demi kebaikan bersama untuk membina negara Malaysia yang berdaulat. Biarpun Perlembagaan Persekutuan memperuntukkan Islam sebagai agama rasmi, tetapi agama dan kepercayaan lain boleh diamalkan supaya perpaduan terus mantap dalam kalangan rakyat Malaysia. Prinsip ini jelas dilihat dalam suasana harmoni rakyat negara ini yang menerima dan mengamalkan perbezaan agama untuk saling menghormati antara satu sama lain bagi mencapai satu negara yang sejahtera, aman dan makmur.
Rukun negara diisytiharkan pada 31 Ogos 1970 bagi memperkukuhkan dan mengembalikan perpaduan kaum di Malaysia susulan peristiwa 13 Mei 1969 berdasarkan pegangan agama masing-masing dan berpandukan kepada prinsip kepercayaan kepada Tuhan telah membentuk rantaian kasih sayang dalam kalangan rakyat negara ini tanpa mengabaikan hak seseorang. Secara keseluruhannya, tiada siapa yang mahukan sejarah berulang kembali. Mungkin tidak serupa kejadiannya, tetapi kesan yang diberi amatlah mendalam. Seharusnya pihak kerajaan mengambil cakna dan bersikap lebih tegas apabila ahli politik ini bermain dengan sentimen perkauman dan agama. Sentimen perkauman dan agama adalah isu yang begitu sensitif yang boleh membangkitkan ketegangan dalam negara. Tanpa mereka sedar, politik adalah punca utama rusuhan dalam negara. Perkara ini tidak sewajarnya berlaku kerana ahli politik terdiri daripada individu yang mempunyai ilmu yang tinggi dan seharusnya bersikap lebih profesionalism. Semua penganut diajar untuk melakukan kebaikan seperti bersikap toleransi dan tiada hasad dengki. Meskipun sentimen kaum kadang-kala dimomokkan oleh pihak yang tertentu, jika masyarakat Malaysia berpaksikan pada prinsip rukun negara, secara tidak langsung tahap perpaduan rakyat Malaysia akan tetap utuh dan tidak mudah melata. Sedangkan individu yang menjadi punca kepada dua belah pihak berpecah belah, individu ini akan menerima balasan daripada Tuhan. Perkara ini adalah terlarang bagi setiap agama kerana kita mestilah saling menghormati antara satu sama lain tanpa mengira siapa pun dia. Perpaduan kaum akan menjadikan negara lebih harmoni dan dihormati oleh negara luar maupun rakyat Malaysia sendiri.